Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu, kita ambil berkat, kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada Imam At-Tirmizi rahimahullah dan seluruh ulama yang mensyarahkan hadis sunnah beliau ini, dan juga kepada keluarga kita yang telah meninggal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. Muslimin muslimat tamu Allah yang dirahmati sekalian, kita masih lagi bicara dalam beberapa adab-adab kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan perangai Nabi, dan kita masih lagi dalam bab ataupun masuk dalam bab lauk pauk dalam makanan juadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bila sebut lauk pauk Nabi ni, sebab Nabi ketua negara, barangkali kita kata oh mesti best lauk ni. Yalah, ada kalanya best, ada kalanya kurang. Dan satu hadis ini yang bagi saya lah subhanallah sangat menakjubkan tuan-tuan. Sebab itu ada riwayat menyebut ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, menawan kota Mekah. Bila menawan kota Mekah ni, jadi Allahu Rabbi, jadi selepas menawan kota Mekah, menawan negara. Kalau kita bila menawan negara kok, bila masa nak makan, mesti makan sedap-sedap tak? Kalau kita kok hotel 5 star lah, kalau bahasa kita kok, order kambing, order sedap lah sebab menang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu meriwayat menyebut Nabi pergi ke rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani. Ummu Hani rumah siapa? Sepupu Nabi, anak Abu Talib. Pergi nak pergi makan rumah dia, pergilah makan rumah dia. Ummu Hani kata, makanan yang ada rumah saya Rasulullah, roti pecah-pecah je. Sebab Ummu Hani ni dia, suami dia berpisah dengan suami dia, anak-anak pun ramai, dia susah. Pecah-pecah je roti. Lauk tak ada, cuma ada cuka je Rasulullah. Cuka je ada. Allahu Akbar. Maka Nabi jawab selalu, Allah sebaik-baik lauk cuka, marilah, kata Nabi. Bukan Ummu Hani sukanya bila Nabi makan. Sukanya. Tuan-tuan boleh bayang, bayang bila buka negara, menawan negara, Allah, patutnya makan sedap-sedap. Kita kak bila buat kerja besar benda, cari kambing dulu. Bila kambing kak suka, macam menang pilihan raya gitu, makan sedap lah. Tapi Nabi tengok, buka negara dah kalau boleh makan apa, hak ni je ada. Makan gitu, roti pecah, cicah cuka kosong saja. Allahu Rabbi subhanallah. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya ialah Nabi ni sangat redha dengan pemberian Allah, redha dengan apa yang ada. Dan bukanlah, kata ulama, maknanya bila Nabi sebut cuka itu sebaik-baik hidangan lauk, bukanlah cuka itu makanan yang terbaik hidangan, bukan. Orang tahu semua ketua lauk daging lah kalau zaman kita ni. Zaman Nabi pun sama juga. Tapi Nabi nak beritahu satu konsep, maknanya apa dia? Berpada dengan apa yang ada.
berpada dengan apa yang ada, dan redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Sebab itu tuan-tuan, di antara ibadat yang special, pahalanya yang orang ramai melupainya, kata ulama, ialah apa dia? Redha dengan apa yang dihadapi. Redha mana apa? Redha suka hati dengan apa-apa yang berlaku. Sebab apa dia? Tak nampak. Sebab Rasulullah ni semua nikmat-nikmat, Nabi tak nampak benda nikmat tu. Nabi nampak apa? Pemberi nikmat. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang bila nampak pemberi nikmat, di hati dia tak gundah sangat. Sebab nak macam mana? Allah yang beri gini, layak kita gini. Orang kalau dia nampak benda, tak nampak yang memberi nikmat, tak nampak yang pengatur, tak nampak pengatur, nampak ni je, dia akan gundah. Mana gini? Tak sabar lauk gini, kita sungguh buat kerja, makan lauk gini, contohlah. Dia akan main rasa. Gitu. Tapi kalau orang yang dia nampak Allah yang mengatur, semua hati tenang semua. Hak tu kita nak. Dan ini yang diajar sebenarnya. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ini hadis yang saya baca bawah ni, hadis yang ke-145, 46. 146 pula. Hadis tu Allahu Rabbi Subhanahu. Dia hadis 145, 147 sama saja. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita tuan, bila kita ada nampak nikmat apa-apa, hak paling besar sekali apa? Jangan tengok pada nikmat tu saja. Nak tengok pada apa? Pemberi nikmat Allah. Sebab tu kita bila boleh mai ke masjid ni, kali ikut dak dah kita ni. Lutut kan segar sangat. Tapi bila mari juga, terima kasih ya Allah. Ingat kat Allah dulu. Bila ingat kat Allah tu yang jadi mahal semua hidup kita. Jadi mahal, pahala, istimewa semua. Kita boleh buat selesai semayang pun, kasih ya Allah, nikmat kamu beri. Sebab itu tuan-tuan, dia di antara yang dia kata apa dia, Allah akan mengekali nikmat yang ada pada kita ni apa tuan-tuan? Antaranya ialah kita bersyukur. Syukur dengan pemberian Allah, dengan apa yang ada. Syukur dengan apa yang ada, apa yang kita hadapi, semua sekali. Sebab tu tuan-tuan, para ulama dulu mereka ni macam inilah, mereka bilang nikmat-nikmat yang Allah beri. Memang kalau bilang memang tak boleh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Memang bilanglah banyak mana, tak mampu nak bilang nikmat yang terlalu banyak. Tapi apa? Dia cuba bilang juga supaya lahirkan rasa nikmat pada Allah. Kita boleh naik motosikal, kasih ya Allah ada nikmat motosikal. Boleh mari masjid, boleh berjalan lagi. Nak balik rumah pula, alhamdulillah ada rumah. Orang tak ada rumah, Allahu Akbar. Bukan main senang, bukan main amal lagi. Allahu Akbar. Saya ada jumpa satu keluarga Syria. Mari sini, keluarga mak ayah, ada isteri, ada anak, ada amal. Tengah cari rumah ke dia. Allahu Akbar. Kalau ada rumah sewa sini, khabar kita. Kalau ada rumah sewa dah, ada sama kosong, rumah sewa, khabar kita uruskan untuk dia. Tengah cari ni, siang pula. Ayah dia bukan segar sangat, terpaksa. Tapi di mari tu dia ada kad apa, USNHR tu. Okey, tak apalah, kita tolong. Kalau tuan-tuan ada maklumat ada rumah sewa apa, khabar saya, insya-Allah kita tengah cari ni. Allahu Akbar. Dan apa-apa lagi lah kita tengok. Macam tu juga kita tengok isteri kita, syukur ada isteri. Nikmat, sebutkan. Biar kita makna ingat Allah. Tengok anak-anak, syukur pada Allah ada anak. Ada orang tak ada anak. Ada suami, tengok suami, alhamdulillah syukur ada suami. Ada orang berpisah, mati, nak cari Allah azabnya, bukan senang. Apa yang kata dia? Sebut dan lafazkan walaupun sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia boleh bawa syukur, dia bawa redha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik. Kemudian hadis 146 tu, setelah ada buku tu. Hadis marfu' bi sanadihi, sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum
laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Maksud dia apa? Daripada Simak bin Harbin dia berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, tidakkah kamu ni makan minum sekendak hati kamu, nak tu boleh, nak ni boleh. Nak makan apa? Nak makan kuih kungfu ada. Nak makan mie tu boleh, kita boleh nak apa saja sekarang, nak benda je. Mie rebus, mie goreng, boleh makan ke? Senang sama kita ni, Allah Akbar. Dia kata, awak tahu tak, Nabi dulu dia kalau kurma hak lama nama daqal, lama istilah dia. Kurma hak lama kulat-kulat gitu barangkali. Pernah Nabi dia kata satu hari tu kurma hak ni pun tak ada nak makan. Pernah. Kurma hak lama ni pun tak ada. Pernah Nabi dalam hidup Nabi. Tapi Nabi tak mengadu ke orang. Ngadu ke Allah, tapi sahabat-sahabat dia tahu. Maksud utama bila Nabi dah wafat dah, baru diceritakan, Aisyah cerita gini-gini. Nabi tak khabar ke orang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna apa tuan-tuan? Tak susah mana Nabi dalam bab makanan. Bukan Nabi tak pernah makan sedap. Kambing biasa je makan, ada kambing, daging ada. Tapi Nabi ni macam tadi adik-adik, tak cari. Ada depan, ada di hadapan, makanlah. Kita kalau tak ada pergi cari tau. Jauh pergi cari, kemaman pergi cari. Ramai je orang. Kalau berat tu barangnya. Ajib barangnya. Contohnya lah, Allahu Rabbi. Tak kira lah, tapi maknanya kita kena tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahulah. Ni cerita ni di Madinah. Cerita ni ketua negara masa Nabi jadi presiden, PM kalau bahasa kita lah, learning. Ketua negara Malaysia lah. Allah Rabbi, subhanallah. Makna apa tuan-tuan? Redanya hidup Nabi, redha dengan apa yang ada. Tu besar sekali. Redha dengan apa yang ada. Tu dia. Baik. Allahu Rabbi, subhanallah. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang 147 tu dia hadis sama je dengan 145, cuma perawi berbeza. Hadis 148 yang ada 148 Allahu Rabbi. 148 ni dia kata apa? Kata an Zahd ibn Jarmi qala kunna inda Abi Musa Asy'ari, sahabat Nabi. Jarmi ni dia tabi'in. Fa utiya bi lahmin dajajin fatanaha rajulun min al-qaum faqala ma laka faqala inni ra'aytuha ta'kulu shay'an fahalaftu alla akulaha qala udnu fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahman dajaj. Ini pernah kata Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi ni. Atau ketika tu dalam majlis Abu Musa dah ada bersama dengan sahabat-sahabat dia lah. Tiba-tiba dalam majlis tu diberi datang, dibawa daging ayam. Daging ayam, dajaj. Dinamakan dajaj ayam ni sebab dia cepat bergerak. Itu makna dajaj, kata setengah ulama lah. Okey. Jadi bila seorang tu bila orang makan, nak makan daging ayam, tak tahu dia panggang ke bakar ke, tak kira tak. Tapi ada seorang lelaki tu di kalangan mereka ni tak mau makan ayam, tak mau makan ayam. Fatadah. Maka Abu Musa tanya, malaka, apa awak ni? Ayam tak mau makan ni? Tak mau makan ayam. Dia kata apa? Sebab saya tengok ayam ni makan ayam kapung. Ayam kapung yang makan apa? Ikut dan satu je makan tu. Kau tarik pun makan banyak kali gitu kau. Mana dia lah. Lepas tu dia bersumpah, aku tak mau makan. Wallahi dia bersumpah dah, aku tak mau makan dah. Allahu Akbar. Kata Abu Musa Asy'ari, mari makan. Makan. Sebab apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih bersih, yang begini, Nabi makan ayam ni. Nabi makan ayam. Oleh itu makanlah. Makanlah. Makanlah sebagai tanda sayang ke Nabi. Nabi makan ayam, jadi makanlah juga.
Maknanya begitulah. Dia ulama dia tengok dia bahas hadis ni tuan-tuan. Mungkin orang ni dia tidak faham dari segi satu hukum. Boleh ke tidak kalau binatang tu dia makan benda kotor macam najis tu, lepas tu boleh tak makan daging tersebut? Boleh ke tak? Itu perbahasan ulama. Cuma kalau makan sekali-sekali itu tidak masalah, makanlah. Dia tak bolehnya, tak bolehnya perbahasan ulama kalau 100%. Dia panggil jalalah. 100% makan benda kotor semua. Benda kotor je 100%. Itu pun mazhab Maliki kata makruh saja. Boleh makan lagi, makruh. Cuma dalam mazhab Syafi'i nak makan boleh. Kita benda panggil, kita tak sarang dulu ke, kita ambil dia, kita letak dulu. Apa panggil apa tu? Lama dia dah mula daging dia dah bau, makan. Mazhab Syafi'i dia gitu. Itu kalau 100%. Ini kalau sekali-sekali tak ada apalah. Boleh je. Mungkin orang ni dia maksud gitu, dia setengah ulama mungkin dia faham gini Cuma satu lagi tuan-tuan, macam mana kalau orang tu bersumpah, wallahi demi Allah saya tak nak makan. Tiba-tiba dia suruh, kita suruh dia makan. Jadi dia langgar sumpah. Dia langgar sumpah. Boleh ke tak boleh? Kata para ulama, kalau sekiranya melanggar sumpah itu lebih baik, lebih utama, lebih aula, silakan makan, langgarlah sumpah, bayar kafarah. Dia makan 10 orang miskin. Dia gitu kaedah dia. Kecuali kalau langgar sumpah, dia bersumpah tolak isteri, itu dari segi fiqh lah. Tolak isteri tu tak boleh lah. Contohnya, kalau aku makan ini, wallahi kalau aku makan ni, gugur tolak isteri aku. Contohnya hak ni tak salah, hak ni lebih aula, kena jaga hak ni. Tapi kalau tadi tu dia tak makan, langgar sumpah, sekadar sumpah tak nak makan, suruh dia makan, lepas tu kafarat langgar lah. Bagi sumpah tak apa, antaranya beri makan kepada 10 orang. Dia ada syarat-syarat dia itulah. Boleh gitu. Mungkin kata para ulama, orang ni dia tak faham konsep dajjalalah. Mungkin begitu Allahu Rabbi subhanallah. Jadi Nabi pernah makan ayam. Jadi anak-anak kita makan ayam semua tu tak salah juga Allahu Akbar. Tu bab lain pula, tu bab lain. Baik, hadis yang berikutnya, Nabi juga pernah makan daging burung khubara. Khubara ni maknanya kalau ikutnya burung air. Burung air tekak panjang tu. Burung air tak? Tekak panjang pergi sungai, di baruh tu. Nabi pernah makan khubara, kata guru kami lah gitu. Tak apalah, sebut gitu je. Allahu Rabbi subhanallah. Baik. Hadis yang berikutnya, kalau yang sama-sama kita baca je. Hadis sama juga. 150 sama juga. Masalah tadi Baik, tu ambil 151. 151 151. 150 tu dia sama macam hadis nombor nombor apa? Nombor 148 sama jadi. Cuma riwayat berbeza. Baik, hadis 151. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Nabi pernah sebut, Nabi kata apa? Makanlah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak. Minyak waddahinu bi, waddahinu ni minyak rambut ke minyak apalah. Sesungguhnya ia adalah dari pokok yang diberkati, mubarakatun. Mubarakatun. Jadi hadis ni Nabi mengajar kepada kita, beritahu kepada kita pokok zit ni minyak zaitun. Minyak zaitun banyak dijual sekarang, banyak dijual. Nabi kata, Nabi sebut ia pokok
mubarakatun. Dan Allah sebut dalam Quran. Allah sebut apa dia? Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Allah sebut dalam Quran. Maka dihidupkan, dinyalakan daripada pokok yang berkat. Pokok yang berkat. Jadi Nabi suruh makan. Makan ni mungkin kalau kita got minyak zaitun, makan kau minyak zaitun. Cicoh ke tak? Minyak zaitun. Makan dengan roti ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Wallahu alam. Dan kau tengok doktor macam mana, wallahu, tengok doktor baru tahu tak. Tapi doktor nampak iktiraf tak? Ya. Dan Nabi kata waddahinu bih. Waddahinu bih, maknanya sebut tadi minyak tu roti buat cicah kalau bahasa kita gitu nampak ni, faham situ maksud sini. Dan Nabi kata buat minyak rambut. Buatlah minyak rambut. Sebab apa? Sebab dia pokok yang berkat. Berkat di sini makna manfaat. Dia banyak ditumbuh di negeri Syam, di Syam. Di antara yang masyhurnya Syam ni Palestin lah. Berkat pokok dia ni. Allahu Rabbi. Sebab itu disebut, wallahu alam, kata Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, dia kata dia merupakan pokok yang mula-mula tumbuh di dunia. Pokok zaitun ni. Kampung kita ada tak pokok zaitun? Tak ada tak. Satu. Lepas tu pula, yang kedua kata Imam Qurtubi, pokok ini juga yang mula-mula tumbuh selepas taufan Nabi Nuh. Beberapa bulan tu, pokok ni mula tumbuh. Wallahu a'lam, disebut begini. Dan pokok ini juga kata Imam Qurtubi tumbuh di rumah-rumah para anbiya. Rumah Nabi tumbuh pokok ni. Pokok istimewa sangat ni. Dan dia banyak di bumi Muqaddasah di Palestin. Ini pokok ni special ni. Dan disebut pokok ini juga pernah didoakan oleh 70 orang Nabi. 70 orang Nabi doa biar berkat. Di antaranya Nabi Ibrahim, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah mendoakan Allahumma barik fi zait waz zaitun. Nabi sebut 2 kali. Ya Allah, berkatlah minyak zaitun dan buah zaitun ini. Wallahu a'lam. Jadi kalau tengok pada hadis ni, kita orang beriman dan hadis ni Nabi kata ni gunalah. Cuma yang penting pada kita ni cari yang asli je. Tu ya sekarang. Kalau hak dak asli tak ada jaminan. Tu je. Sebab Nabi sebut ni original. Dan ni dijual dengan dipanggil apa? Dipanggil minyak apa dia? Oil virgin tu tak? Tu lagi baik sebab tak kena panas. Allahu Rabbi. Tuan-tuan guna ke tak ni? Guna juga tak? Allahu Rabbi. Tengoklah. Ambil peluang Nabi ada. Tapi tuan-tuan, anda faham juga. Macam Nabi sebut ni sebagai contoh saja. Bukanlah makna minyak-minyak hak kampung kita tak boleh guna, bukan. Minyak kampung kita minyak apa? Minyak kelapa dara. Mungkin dia khasiatnya mungkin lebih kurang. Nabi sebut kata ulama ni contoh, ataupun sebab ini banyak yang ada di negara sana. Bukan menafikan minyak-minyak kampung kita ni dah, bukan menafikan. Mungkin kandungannya kalau kaji lebih kurang murah. Minyak ni pun tak apa dah, boleh je pun. Itu kan menafikan. Dan macam mana cara Nabi buat itu, macam mana Allahu a'lam lah. Ada macam mana nak makan banyak mana, qada banyak mana, hak tu kena cari sendiri. Tanya tok guru, tanya doktor-doktor. Itu dia. Sebab Nabi khabar secara prinsip umum saja. Jangan bila kita makan kok Nabi kata berkat, ataupun mungkin boleh sembuh penyakit gini-gini kok kita makanlah, dak sembuh-sembuh kok mula dak puas hati ke Nabi. Bukan. Nabi khabar prinsip umum saja. Jadi kalau qada banyak mana, bila nak makan, kaji sendiri. Doktor-doktor tolong kaji, khabar kepada masyarakat. Itu maksud dia. Baik. Hadis yang 152 pun sama juga. Baik, kemudian kita masuk hadis yang ke-153. 153. Baik. Hadis yang berikutnya
Kata Imam Tirmizi rahimahullah, hadis sanad akhir sekali, an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu ad-dubba'u fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa ad'uhu baina yaday lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Allahu rabbi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas ni dia di antara sahabat Nabi yang berkhidmat untuk Nabi. Dia zaman sahabat Nabi ramai juga yang berkhidmat untuk Nabi. Berkhidmat, terkenal lah Sayyidina Anas ni kadang-kadang terkenal tukang angkut air untuk Nabi. Ada sahabat lagi macam Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan tukang akak selipar Nabi kalau nak pergi tandahkan. Dia khidmat, dia panggil khidmat kepada Rasulullah. Orang berkhidmat ni dia biasanya dapat anugerah, biasa begitulah keberkatan dia. Cuma kita nak khidmat pada Nabi, tak ada dah. Nak khidmat pada ulama-ulama tertentu, kita bukan senang. Hak mudah sekali kata ulama apa dia? Khidmatlah kepada mak ayah kita. Tu besar sekali sekarang. Khidmat pada mak, khidmat pada ayah. Kalau ada. Kalau tak ada, tak tahu nak mana habis dah peluang. Itu dia. Khidmatlah, tolong orang pun tak apa dah. Baik. Jadi Sayyidina Anas kata apa? Sayyidina Anas kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hidangan, Nabi pergi, dah ada dijemput, Nabi cari makan apa ni, dia buah mungkin sup apa ke, ada buah labu potong-potong tu barangkali. Nabi kutip labu, buah labu Nabi kutip, makan. Sehingga nampak Nabi, ya Allah, berahinya labu, Nabi berahi labu. Allahu a'lam. Tentang buah labu kenal ke tak kenal buah labu? Labu dah banyak ini dah, labu apa dia? Labu air lagi, lagu sayung. Tak kira lah labu air ke labu apa, jadi labu, konsep kata para ulama kalau kita ngaji mantik, ia belaka. Dalam bahasa Arab, dubba, dia panggil dubba. Dalam Al-Quran disebut yaqtin. Cuba cek Al-Quran ada, surah As-Saffat. Baik. Nabi suka makan buah ni, buah labu. Buah labu ni tak mahal mana bahasa dia pasar tau. Orang boleh beli belaka, betul tak? Hampir semua orang boleh beli. Cuma nak makan tak mau makan je. Sebab tu hadis yang berikutnya macam Sayyidina Anas kata apa? Allah lepas, oleh kerana dia tengok Nabi suka sangat makan labu, dan Sayyidina Anas pun lepas pada tu. Sayyidina Anas ni bukan baik sangat labu, tapi oleh kerana Nabi suka labu, lepas pada tu dia pergi majlis-majlis kutip makan labu juga. Sehingga dia kata apa? Labu lepas tu menjadi kegemaran saya. Sebab apa? Sebab cita rasa Nabi, zauk Nabi suka makan buah labu. Dia pun ikut makan buah labu juga. Gitulah semua. Bila makan buah labu kok, ingat ke Nabi. Mungkin begitu maksud dia. Macam kita lah, mak kita dah, mak ayah kita dulu, masa ada dia sukanya makan apa je? Makan naik bak, tahu naik bak? Kita orang muda-muda ni tak bayi mana naik bak. Sungguh. Tapi bila ada bulan puasa dia naik bak, nak rasa agak sikit, ingat ke mak ayah. Mungkin gitu, wallahualam lah. Tapi sahabat ni, dia kata dia tak suka labu, kata Sayyidina Anas. Tapi bila tengok Nabi suka makan, dia pun makan. Akhirnya buah labu adalah my favorite food. My favorite, wallahualam lah. Allahu Rabbi, subhanallah. Dan labu ada khasiat, tuan-tuan. Khasiat macam mana? Hak tu kita doktor juga. Cari. Sebab apa, tuan-tuan? Ajaibnya Nabi yang ditelan ikan nun, Nabi Yunus, tak? Nabi Yunus bila dia dimuntahkan oleh ikan nun, dan dia duduk lama dalam ikan nun itu, dalam keadaan katanya dah arak dah. Dah dimuntahkan tu, lembek dah, kata kandung kata lembek dah.
Tapi buah yang mula-mula dia makan, sebab Allah menumbuhkan buah labu ni tapi patah. Buah yang mula dia makan apa dia? Buah labu dulu sekali. Ya, Allah sebut wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, surah as-saffat ayat 146. Dan kami menumbuhkan kepadanya apa dia? Pokok yang namanya yaqtin, labu. Allahu Rabbi. Tak tahulah tuan-tuan ya tuan-tuan, boleh cek apa khasiat labu. Saya tak tahulah bab khasiat-khasiat ni. Cari cek apa khasiat labu. Sebab Nabi makan mesti ada rahsia dia yang kita tak tahu. Wallahu alam katanya boleh hilang sakit kepala macam-macam lah. Tapi orang kita satu hal kot, makan labu ni angin. Itu bab lain Sebab tu dah hadis ni juga nak beritahu kepada kita, sahabat Nabi ni bila dia kasih kepada Nabi, walaupun dikira ini bukan sunnah ibadat, tapi kerana kasih ke Nabi, hak Nabi suka, hak tu dia buat. Kerana kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ni dia macam bahagi-bahagikan, ini sunnah adat, ini sunnah ibadat. Nabi pakai jubah ni sunnah adat, Nabi tidur begini sunnah adat, dia panggil sunnah ibadat, mayakun sunnah gini-gini. Tapi kita tengok sahabat Nabi, dia tak bezakan antara sunnah adat ataupun sunnah ibadat. Yang penting apa Nabi buat, cita rasa Nabi pun mereka ikut. Sebab apa? Kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya sebut tadi labu ni murah je labu ni. Kalau Nabi ni katakan suka hak mahal-mahal, contoh apa tuan? Makanan mahal sikit kenapa? Katakan Nabi suka makan pizza tahu pizza? Contohlah ni, Nabi suka makan pizza. Nak beli pizza berapa orang je boleh beli, tak ramai orang boleh beli. Tapi labu kebanyakan orang boleh beli, cuma nak tak mau je. Sedangkan khasiat dia sangat istimewa. Dan Nabi nak ajar juga kepada kita makan buah-buah gini, nak khabar apa dia. Kita perhati maknanya di antara benda kalau boleh makan makanan yang original. Jangan makanan-makanan yang apa, yang banyak ada bahan-bahan kimia. Itu sebab makanan hari ni selain pada nasi ke apalah, makanan-makanan kebanyakan dia ada campuran bahan-bahan kimia. Ada banyak, sangat bahaya. Sebab tu sekarang ni ramai orang kadang-kadang kanser usus, masalah usus, ning, mati awal dan sebagainya lah. Ada kesan semua tu. Jadi kita jaga-jaga okay, baik. Allahu Rabbi. Begitu juga ada yang berikut sama juga. Lebih kurang juga. Baik, tu 155 Itu 155. Sebab dia hadiah-hadiah yang sama, tak apa tak baca pun, sebab dia rawi berbeza saja. Baik. 155. 155. Allahu Rabbi subhanallah. Kat mana tahu ni? Ya, 155. Macam ni dah. Okey, baik. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, lebih kurang juga 155 pun sama juga, lebih kurang juga okey, baik. 156. Kata Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni suka makan apa? Halwa wal asal. Nabi suka makanan halwa ni macam manis, kuih manis dan madu. Allahu akbar. Kuih manis ni kata para ulama apa dia? Bukanlah maknanya Nabi kalau tak ada pergi cari, bukan.
saya sebut tadi tu. Dan kalau ada pula Nabi ni dia tak makan banyak. Halwa ni gitulah. Antara makna halwa ini juga kata setengah ulama ialah macam buah-buah yang manis, benda gitu. Nabi suka benda-benda gini. Tembikai manis ke tawa? Tembikai manis gitu, manis original. Nabi suka. Lagi apa lagi? Buah-buah gitulah yang Nabi suka benda-benda gini, tapi original. Dan Nabi tersebut tadi termasuk juga kuih-kuih, mungkin ada juga Nabi suka adalah makanan Arab tu. Tapi kalau ada makan, tak ada depan Nabi tak cari. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makan kita kena ingat molek. Nabi kalau makan, Nabi makan bila? Makan bila lapar saja. Bila lapar tu makna apa? Lapar tu makna tubuh memerlukan makanan. Nantinya Nabi makan. Lepas tu Nabi makan pula berhenti sebelum kenyang pula. Itu kena banding, kena faham konsep ni. Itu adab makan Nabi. Makan ketika lapar, lepas tu berhenti sebelum kenyang. Sebab tu kalau ikut dia nak makan apa-apa pun boleh dia nak makan apa-apa pun. Ni adalah kecil manis teruk. Pas makan. Ada orang tu minta maaf ni. Dia kecil manis banyak lah. Dia beli buah duku, tahu duku? Banyak kilo lah dia makan. Dia makan, lepas tu stroke tu. Ada cerita betul ni. Minor stroke. Ya ada. Allah Akbar. Tapi tak tahulah gimana keadaan dia. Ada berlaku begini. Sebab tu Nabi dia, walaupun kita tengok hadis ni, Nabi suka makan mani, asal, madu ni gini-gini, tapi tengok adab Nabi macam mana. Adab tu penting tu. Ini sangat penting. Makan ketika berhajat, lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Inilah satu rahsia rawatan luar biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kita makan guna. Kadang-kadang tadi makan dah. Pas subuh ajak makan, pergi makan. Lepas tu ada orang ajak pergi main hajat, makan pula. Balik rumah, makan pula. Allahu Akbar, 3 kali sepagi. Tengah hari pula, petang pula. Kayak gini makanan ni tunggu dah ni. Tunggu dah ni. Contoh dah tu. Ini yang menyebabkan. Sebab tu tuan-tuan kata para ulama, inilah sunnah Nabi betul-betul. Kalau nak ikut, nak sihat sungguh-sungguh, inilah cara Nabi. Sebab tu hari ni, dengan sebab kita tak kawal makanan, banyak sikit makanan campuran-campuran pula. Sebab tu penyakit hari ni dia banyak kot sini. Sebab-sebab utama dia. Siapa nak betul-betul sihat, dia kena ubah mula. Biar lapar je makan. Cuba buat sekali. Kita akan rasa lah insya-Allah dah. Allahu Rabbi subhanallah. Baik. Wal asal. Nabi juga suka makan madu lebah. Madu lebah lah. Jadi maknanya buah madu lebah ni benda penting juga dalam hidangan pemakanan. Ada tadi adalah cara-cara dia makan tu. Tapi kata Ibnu Qayyim, cara Nabi makan madu lebah ni, Nabi suka apa dia ni? Aiswa. Taklah aiswa. Ada juga riwayat. Begitu dah. Allahu Akbar. Dan madu lebah ni kalau dari segi perubatan, macam Nabi kata, rawatlah kamu dengan Al-Quran dan madu. Setengah ulama yang kata maksud rawat dengan madu di sini ialah dengan maksud apa dia? Semua jenis ubat-ubatan ke, cuma konsep dia makan apa? Makan kok mulut itu dipanggil konsep yang dia dianjurkan minum madu tu. Maknanya kalau kita makan herba, itu pun namanya konsep yang Nabi suruh, konsep dan sama juga. Minum madu, makan obat, makan ni pun konsep sama. Sama macam ni juga. Macam Nabi kata apa dia? Berbekam tu konsep berbekam apa? Berbekam sebab itu Nabi nak dia konsep pembedahan. Sebab bekam ni dia bedah luka-luka kan sikit. Sebab zaman Nabi tu penyakit tak banyak. Sekadar luka-luka seduk sikit tu padang dah. Zaman sekarang bedah sana bedah sini. Sebab apa? Penyakit sangat banyak dan merebak. Wallahu alam. Itu tafsir para ulama, dan kita tengok tafsiran ni baik sebenarnya, bagus untuk kita faham konsep.
Macam ni juga Habbatus Sauda. Macam Nabi Habbatus Sauda. Macam Nabi kata apa? Habbatus Sauda ni, Nabi kata apa? Habbatus Sauda ini dawaun fi kulli da. Maknanya ubat untuk kebanyakan penyakit. Nabi sebut gitu. Tapi Nabi tak khabar cara makan macam mana, banyak mana, kena campur dengan benda lain ke tak. Jangan kita bila kita makan, kena COVID baru ni, contohlah dia minum Habbatus Sauda, tak baik-baik. Dan Nabi mana ni betul ke tak ni? Itu kena faham boleh. Nabi hanya ada prinsip saja, cara nak makan banyak mana, kadar mana. Itu kena doktor yang buat kajian. Faham tu? Mungkin campur dengan benda lain lagi ke, tak kira. Mungkin, tapi konsepnya Habbatus Sauda ni dia ada unsur perubatan. Itu yang Nabi ajar. Itu dia. Jangan salah faham pula, marah pula. Allahu Rabbi. Tak betul jadi marah ke Nabi. Tak faham konsep yang Nabi ajar tu. Allahu Rabbi subhanallah. Isi lagi. Sikit lagi. Baik. 157, tengok hadis 157. Kata Imam Tirmizi bisanadi anna Salamata akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa akala minhu thumma qama ila as-salah wa matawadda. Itu nak sebut di sini bahawa Ummu Salamah telah meriwayatkan kepadanya bahawasanya dia telah menyajikan kepada Rasulullah daging kambing panggang. Bukan Nabi tak makan sedap, ada juga sedap lagi kambing tu, tapi ada makan, tak cari. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memakannya, kemudian beliau bangun sembahyang dan tidak berwuduk. Apa maksud dia? Bagi kita tak ada masalah dalam bab ni, tapi sebelum ni para ulama, ada sebahagian ulama menyebut apa dia, kalau makan makanan yang dibakar dengan api, kena ambil wuduk ke tak? Ini permasalahan ulama. Mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Mungkin mazhab lain dulu bagi dibakar kena ambil wuduk. Sehingga ulama kata hadis ini dinasahkan. Jadi tak timbul isu dah kampung kita sekarang. Jadi kita langgar je. Allahu Akbar. Kita berhenti sekejap, lepas tu sambung penutup hadis ni. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Baik, sikit lagi penutup. Jadi Ummu Salamah ni dibawa daging ni yang tepi ni, kalau jam dipanggil bahagian
Bagi apa? Bagi daging Mesir ke apa orang panggil? Daging Mesir ni. Daging Mesir dia panggil. Daging Mesir ni pakai daging lembut sikit. Baik. Cuma dia kata Ummu Salamah yang dia masak-masak beri kepada Nabi. Ulama khilaf tuan-tuan. Adakah isteri yang masuk layan itu wajib ke sunat? Itu konsep dia. Isteri yang masuk pada kita suami ni, anak-anak itu masuk nasi buat gini, wajib ke sunat isteri tu? Tak, memang kata sunat aje. Memang sebahagian ulama kata sunat je. Ihsan dia je. Hak wajibnya apa? Diri dia je. Dia buat diri dia je. Patutnya makanan-makanan suami kena cari, sebagian ulama. Cuma walaupun sebagian ulama itu sunat, tapi bila suami minta tolong suruh buat dan dia sihat, kena buat juga, kena taat. Kena taat. Tapi secara umumnya, sebab itu kalau isteri kita masuk balik rumah, dia tolong masuk kita maknanya ihsan dia je. Kebanyakan ulama ihsan dia saja. Sebab ihsan, sebab perangai baik dia je. Sebab tu jangan pula Allahu Akbar, bila dia masuk ada kurang sedap sikit kau marahnya lah. Kalau ataupun kalau dak ingat ke dak sihat ke marahnya, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Dia buat tu maknanya suka rela dia je. Itu hakikatnya. Tanggungjawab suami sebenarnya. Gitu. Itu hak sebenarnya. Isteri kau dengar gini sedap lepas ni. Tak, maknanya nak kabarnya suami kena hargai itu je. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, Nabi dianggap isteri dia ni sebagai teman ke syurga. Nabi buat gitu, teman tu ke syurga. Tengok isteri, kita akan sama-sama ke syurga nanti. Kalau orang jahiliah dulu lain, dianggap isteri ni sebagai tukang masak. Gitu je, kasar dengan isteri, tukang masak, tukang sapu, tukang basuh je. Tapi Nabi dak, Islam ajar konsep ini adalah teman untuk sama-sama ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan, jadi bila balik rumah nanti tengok isteri, bayangkan gitu juga, sama-sama teman untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup tu hadis ni, kita tanda kita akan masuk pada hadis 158 akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna syafa'atan nabiyyikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu